Tapi persoalannya, adakah harga emas masih ada ruang untuk terus meningkat? What do you think? Berita pada hari ini 12 Mei untuk berita harian 2023. Harga emas, wow, masih ada ruang untuk terus meningkat. Tome Consolidated Berhad optimis bahawa permintaan terhadap emas akan kekal kukuh walaupun harga semasa yang tinggi, sekaligus memastikan pengeluar dan peruncit barang kemas akan terus mencantikkan keuntungan pada tahun kewangan 2023. Okey. Pengarah urusan Tome, Dato' Ng Yeh Pung, minta maaf saya salah sebut ke apa, berkata pembelanjaan untuk emas bagi tujuan kebudayaan dan pelaburan akan terus kekal walaupun terdapat pelbagai kebimbangan yang semakin meningkat. So, I'm assuming that sekarang harga emas meningkat. Betul ke, Dr. Ram? Yes, memang kalau kita tengok trend pun harga emas kian meningkat, mendaki. Takkan tak perasan kot? Kaki TikTok sekarang tak ada Tak ada. Sebab saya tak invest lagi pada emas. So saya tak lalu kat saya punya TikTok. Tapi dengan cerita macam tu lah. Oh ni jom invest emas. Sebab harga tengah naik. So yang selalu lalu dekat TikTok Wan apa? Kucing keluar sekejap daripada KJ. Itu je lah. Tapi emas tak pernah. Emas tak pernah. Okay. Ni berlambat kalau tengok daripada segi FYP semua memang berlambat. I mean kalau tengok saya punya social media saya sendiri kan, sebab saya ada banyak bagi topik tentang inflasi, tentang OPR dan sebagainya. So ramai orang, especially orang yang menjual emas ni lah, ejen-ejen emas ni menggunakan video saya in the sense that yes, harga barang semakin lama semakin meningkat, okay, inflasi semakin tinggi. So caranya kita boleh simpan duit kita dekat dalam emas. Okay, alright. So sebab basically technically emas ni adalah salah satu alat. Kalau tanya pendapat saya sendiri, memang saya gunakan emas ni sebagai cara untuk kita hedging. Hedging ni maksudnya kalau apa-apa berlaku, benda yang tak diduga berlaku, contohnya ekonomi jatuh ke, for example kan, recession, ataupun depression, or in fact hyperinflation, okay, inflasi naik begitu mendadak. So your safe haven ataupun aset yang akan retain nilainya itu adalah emas. Okay. So kita kena faham konsep kenapa emas ni boleh retain the value tu, sebab of course go back to supply and demand lah. And again, disclaimer, saya bukan pakar ekonomi. Okay. So tapi kalau kita tengok bab-bab kenaikan harga ataupun contohnya apa-apa saja, hartanah ke, saham ke, emas ke, you know, even cryptocurrency sekalipun, yang mendorong sesuatu kenaikan itu adalah supply and demand. Okay. Itu jugalah yang terjadi untuk NFT. Ingat zaman-zaman NFT dulu, orang hype NFT kan, gambar monyet dan sebagainya, beli sampai 200-300 ribu USD satu gambar, disebabkan oleh faktor supply and demand juga. Bila tak banyak supply tapi demand begitu tinggi, so harga pun naik melonjak. Tapi apabila demand dah tak ada, tapi supply berlambat ketika itu, semua orang buat NFT, maka apa yang terjadi, nilainya jatuh. So itu yang berlaku sekarang ni dengan emas. So kalau kita tengok harga emas naik kan, kian menaik. Tapi persoalannya, I guess kenapa berita ni dikeluarkan pun, you know, pada 12 Mei baru lagi lah, beberapa minggu yang lepas. I would say disebabkan oleh, yalah, people wondering lah. Okay, harga emas dah tinggi. So adakah tak sesuai nak beli emas sekarang ini? Contohnya bagi mereka yang beli emas, kita bukan cakap pasal orang yang beli emas. Okay, nak beli emas ni pun ada dua golongan. Seorang, satu golongan beli emas untuk perhiasan. Okay. Contohnya macam isteri saya suka beli emas. Okay. Cincin emas, gelang emas, itu untuk perhiasan. Okay, kegunaan diri sendirilah. Dan ada satu lagi golongan ni, orang kata saya panggil toke emas. Toke emas. Okay. Maksudnya dia ni kumpul emas sebab pelaburan. Okay. Untuk emas sebagai pelaburan. Maksudnya dia beli harga yang murah supaya bila harga dia naik nanti kita boleh jual dan kita boleh buat keuntungan. Macam saham, macam hartanah kan, orang beli, orang flip kan, beli property yang harganya 100,000, 200,000, kemudian kita ubah suai, tambah satu tingkat lagi, kita jual pada harga yang lebih tinggi, kita dapat keuntungan di situ. So ada dua golongan. So bila harga emas dah tinggi, adakah rakyat Malaysia for example dah tak beli emas? Betul. Sebab harga dah tinggi kan. Tapi not based on this report lah. So pada tahun kewangan 2022, keuntungan bersih Tome meningkat kepada 65.89 juta daripada 32.77 juta. So that's dua kali double. Double lah kan. Dua kali ganda naik. Okay. And then perolehan naik, revenue pun 974 juta berbanding dengan 736 juta.
So maksudnya memang tahun 2022 ramai orang beli emas lah. Okey. Kan? So, itu indikator yang bagus lah ke indikator yang cakap demand ke atas emas itu emas tinggi. tu tinggi lah. Okey. Untuk tahun 2022. Tapi persoalannya, adakah harga emas masih ada ruang untuk terus meningkat? Lain pula ke? Sebab harga emas dah naik. Harga emas naik, okey. So bila makin lama makin naik, orang makin lama macam tak nak beli lah sebab mahal. Mahal. Okey, Kan? itu dia. Okey. Tapi kalau once orang dah tak beli, then apa jadi dengan demand? Makin turun. So bila demand turun, so harga pun akan turun. Okey. Tu kalau kita based on supply and demand sahaja. Tapi Okay. sebab ini channel Dr. Dan Zubir kan. So saya boleh bagi persepsi lain lah. Apa dia tu? Perspektif yang berbeza sedikit. Apa dia? Saya tak mereka tahu, yang Mas. tengok sampai habis, anda tahu lah perspektif ini. Okey, silakan. Perspektifnya adalah apa yang sedang berlaku sekarang ni dekat ekonomi dunia. Okay, so kalau kita lihat ekonomi dunia, kita tengok sendiri apa yang berlaku di Amerika Syarikat sekarang ini. Mereka sekarang mengalami satu krisis. Ekonomi ekonomi. Ekonomi krisis, iaitu they might go into default. Maksudnya hutang negara US ni terlampau banyak yang mereka tak boleh nak bayar. Okey. So bila mereka tak boleh nak bayar, apa yang akan berlaku kepada US dollar? US dollar akan jatuh dengan begitu teruknya. Dan disebabkan itu, kemungkinan besar kan bila US jatuh, US weaken, the currency weaken, then ada asset class termasuklah emas or even cryptocurrency or ada asset class lah like silver ke whatever it is, dia akan naik in value sebab orang jual US dollar. Dia kena beli something, betul? So dia nak tukar kepada apa? So then on a larger scale, in a way I would agree with pengarah urusan Tomei lah. Harga emas untuk 2023 ni ada potensi untuk naik lagi lah. Kan, itu satu. And yang kedua, seperti apa yang dalam kereta akhbar ni ada, saya just nak highlight kepada BRICS. BRICS BRICS. Okey. Ini yang Datuk Seri Anwar Ibrahim cakap yang kita akan ikut kan? Okay. Itu BRICS ni like basically it's what we call the leading developing countries lah. Okay. Kan, maksudnya they are not developed countries. So developed countries kita cakap contoh macam Amerika Syarikat, United Kingdom, Jepun, Germany, European countries. So we call them developed countries. These are developing. Maksudnya they are yang sedang meningkat, yang sedang membangun. Mereka tak capai lagi their peak, their optimum level kan. So, contoh macam India. Sebab tu ada India, ada China. Okay. So Brazil, Russia, India, China dan Afrika Selatan, mereka pun dah beralih kan. Mereka tak gunakan USD sebagai their reserve currency, mereka tukar kepada emas. So bila negara dah beralih ke sana, apa jadi dengan demand? Apa jadi dengan supply dan demand? Sebab emas bukan kita tak boleh nak print emas. Kita boleh print US dollar. Kita boleh print ringgit Malaysia. Tapi kita tak boleh nak print emas. Kan? So itu faktor yang kedua lah yang saya rasa maybe harga emas akan naik. So dah beli emas belum?